Okey, alhamdulillah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat petang ataupun kalau biasanya orang English dia walaupun malam dia cakap petang sebab dia kalau good night tu maksudnya nak tidur lah. So selamat petang. Uh, Alhamdulillah, uh, berkesudian dan berkesempatan Allah berikan kepada kita masa untuk join walaupun difahamkan ada sebenarnya ada beberapa program juga pada malam ini kan, tapi alhamdulillah Allah lapangkan dan Allah mudahkan. Allah hari ini uh, daurah 3T kan, daurah yang bertajuk 3T iaitu apa itu 3T, iaitu takrif, takwin dan tanfiz. Dan apa itu takrif, apa itu takwin, apa itu tanfiz dan bila nak pakai, apa sebenarnya dan sebagainya. Memang anda percaya ramai yang bela apa benda tu 3T kan. Apa itu takrif, apa itu takwin dan apa itu tanfiz. Sebelum kita mulakan majlis, kita buka majlis dengan umul kitab Allah dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah admin untuk memberkatikan memberkatikan daurah ini ana menjemput qari kita iaitu Nasrullah untuk membacakan beberapa potong ayat daripada surah Al-Hujurat iaitu dari ayat 5 ke ayat 11. InsyaAllah silakan Nasrullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا من قوم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من
نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, qori kita ni iaitu terima kasih kepada Nasrullah. InsyaAllah nak percaya apa melengahkan masa masing-masing tiga untuk tahu apa itu sebenarnya 3T 3T, takrif, takwin dan tanfis apa itu So, tanpa melengahkan masa, ana serahkan majlis dan daurah ini kepada Fadil Ustaz Syafiq Yusof, yang mana Ustaz Syafiq adalah seorang guru agama di sekolah STF Sekolah Tunku Fatimah Ustaz Sekolah Tun. Sekolah Tun Fatimah, Sekolah Tun Fatimah di Bandar. Sudah berkahwin, mempunyai 2 cahaya mata Ustaz Ya. betul. So insyaAllah dengan ini anak serahkan majlis kepada Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina jami'an ila siratal mustaqim. Allahumma hadina wa hadi minna wa hadina jami'a wa ja'alna sawaban liman ihtada wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada Dr. Syazwan Shah yang dihormati, lagi dikasih semua para murabi-murabiah dan juga rekod tak sesi ni. Tak tahu penganjur rekod ke? Jumpa tak butang rekod? Kena rekod skrin. Okay, apa nama dia? So hari ni kita bertemu sebenarnya sepatutnya esok malam, tapi dia senang guna apa ni? Saya ke Ana? Mana lebih dekat di hati? Salahuddin. I I all. Dia tak ada perempuan ni. Kalau lelaki je semua sedap sikit. Okay, guna apa Guna Ana lah Kalau rasa kekok minta maaf lah. So Ana akan Ana akan share, Ana tak pasti, mungkin ada sebahagian dah telah dapat perkara ini. Mungkin yang sekolah Musleh misal kata dah dapat lah. Macam Salahuddin ni dia dah hadam dah. Dia pergi LKT lagi apa semua. Memang dah ulang banyak kali dah ni. So tapi tak apa, mungkin Salahuddin boleh membantulah lebih banyak, membimbing kita semua insyaAllah. Ada siapa ni, Muaz pun ada di sini ada Syafiadi, masya-Allah. Ni pengerusi. Muaz masih pengerusi lagi ke dah Muaz? Ya. Masih pengerusi kan? Presiden sorry. Ya, presiden apa ni? Belum. Presiden Kelab Iqra. Oh, dah bagi ke dia orang lain. Ya, Zarif Aiman. Zarif. Mana Zarif? Zarif Aiman, insya-Allah. Ada ke Zarif Aiman di talian? Ada, boleh tengok muka. Siapa-siapa bolehlah buka muka. Masya-Allah. Zarif orang mana? KL. KL kat mana? Damansara. TTDI. Bandar Seri Damansara. Bandar Seri Damansara. Okay, terima kasih. So insya-Allah ni kita sembang-sembang lah Sepatutnya ramai lagi orang-orang yang lebih pakar tajuk ini Misal kata contoh Dr. Afzam Iman Dr. Iman lebih pakar lah tajuk ni sebab beliau pun dah lahirkan anak usrah yang berada di UTM juga, dah bekerja So lagi ni lah. Ana tak ada lahirkan siapa-siapa kat UTM. Dan Ana punya anak usrah semua perempuan So Ana mohon maaf awal-awal lah, mungkin ada contoh-contoh yang kurang berkait dengan situasi lelaki So alhamdulillah boleh nampak slide.
siapa-siapa nak tengok dia kena pin apa tu? Oh, Pin Ana punya tu baru dia boleh nampak full. So hari ni kita akan tengok satu tajuk yang seperti yang tertera di apa? Di skrin 3T 3T ni dalam buku apa? Siapa boleh jawab? Kita macam kelas tapi bukan kuliah lah, kelas. Kalau boleh kita tu ada interaksi. 3T dalam buku apa? Anyone? Semua malu lagi Okay, tak apa. 3T kalau kita lihat perincian dia banyak ditekankan oleh Syekh Mustafa Masyur dalam bukunya Fiqh Dakwah. Dalam bukunya Fiqh Dakwah ataupun kita panggil Tariqud Dakwah, antara keaslian dan penyelewengan Bainal Asalah wal Inhiraf. So dalam satu buku Fiqh Dakwah, kalau kita tengok Fiqh Dakwah Mustafa Masyur, dia ada 2 jilid. Dia ada 2 jilid. So kalau kita boleh tengok terus Ana rasa lebih baik, ada baiknya juga kalau semua orang dapatkan buku ini sementara cuti-cuti ni. Tambahan dia pun ada PDF. So rasanya tak ada isu lah. Mungkin kalau Ana boleh share kan. Sekejap. Boleh nampak tak gambar buku dia dia ada 2 jilid dua tu. So kalau kita tengok yang tengah-tengah tu, belah kiri tu satu, belah kanan tu satu. So Fiqh Dakwah ataupun Tariqud Dakwah dalam jilid yang pertama yang kuning cerah sikit tu So boleh je Google search, banyak je kedai yang jual. Mungkin di Shopee juga ada, tak pasti. Tengok dah So itu contoh buku ni diterangkan di dalam ini Okay. So insyaAllah hari ni kita melihat tajuk ini lebih dekat. Kenapa dia sekejap dah start hang ni. Okay. Sorry, salah teknikal jap. Okay, so hari ni kita melihat satu perkara yang sangat penting di dalam jalan dakwah ini, iaitu jalan yang kita nak tempuhi, kita kena tahulah apakah jalan yang kita sedang lalui ni ataupun yang kita akan lalui tak lama lagi ni, iaitu jalan dakwah ini bentuknya macam mana, tabiatnya macam mana, ada tingkatan-tingkatannya, macam mana nak melaluinya. Hari ni kita lihat serba ringkas lah insyaAllah sebab satu jam je kita tak sempat lah berbincang lebih lanjut. Okay, so kita ada lebih kurang 2 atau 3 subtopik. Dalam subtopik yang pertama kita akan melihat kepada jalan dakwah, tabiat, wasilah dan marhalah. Sebelum tu kita refresh bahawa kita sangat-sangat ketahui kita ini tidak boleh hanya menjadi orang biasa. Kita hanya tidak boleh menjadi orang biasa. Kita bila kita sedar kita ada 2 tujuan hidup, iaitu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sebagai khalifah di atas muka bumi ini, kita akan sentiasa merasakan tanggungjawab. Merasakan tanggungjawab untuk memperbaiki diri kita, ahli keluarga kita dan juga orang-orang sekeliling kita. Atas dasar itulah kita akan merasakan bahawa tugas para rasul ini kita kena sahut. Kita memang ketahui bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad junjungan besar adalah rasul yang terakhir, tapi kita nak buat tugas para rasul ini. Bagaimana kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula dengan hanya baginda seorang dan akhirnya berkembang kalau kita tengok dalam sirah Fatuhu Mekah ketika peristiwa Fatuhu Mekah dicatatkan lebih kurang 124,000 plus minus yang mengikut dakwah Nabi, yang mengikut dakwah Nabi. Dan sehinggalah sekarang kita merasai nikmat
Islam yang telah dimulakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. So kita takkan nak menjadi orang yang hanya merasai saja. Kita kena buat kerja yang Rasul buat. Sebab itu kalau kita lihat manifestasi syahadah ini, dia bukan hanya kita selepas kita solat kita duduk di rumah relax saja, tenang, tak. Sepatutnya dakwah ini ialah walaupun PKP ni kita KIV lah, tapi kalau bukan PKP sepatutnya kita akan merasakan ahli keluarga kita, mungkin ada yang sudah berkahwin dan sebagainya, ataupun yang belum berkahwin. Contoh kalau kita ingat ketika kita duduk di universiti, di kolej misal kata, so roommate kita, classmate kita, itu adalah satu tanggungjawab kepada kita untuk kita mengajak mereka mengenal Islam yang sebenar dan mengajak mereka membuat kerja Nabi. Membuat seperti kerja Nabi, iaitu menyampaikan dakwah, mengajak orang kepada kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Dan kita juga sangat sedar bahawasanya kita buat dakwah ini, kita bersama dengan dakwah ini bukanlah untuk manusia. Sama juga kita sentiasa mengikhlaskan niat kita pada malam ini. Kita bukan hadir sebab ada nakib kita suruh. Kita hadir sebab kita sedar, ikhlas satunya. Kita sedar bahawa kita nak meningkatkan diri kita, dan kita juga sangat sedar bahawa jalan dakwah ini adalah salah satu jalan yang boleh membantu kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia dah terbukti dalam sirah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah tersebut, dan dakwah tu berjaya, dan Nabi telah membawa ramai orang yang dulunya tidak langsung mengenal Islam. Misal kata kita tengok Umar Al-Khattab, sangat menentang Islam, dan akhirnya bila menerima Islam didakwahkan oleh siapa nakib dia? Siapa ingat? Siapa nakib Umar bin Al-Khattab? Ada di talian ke orang-orang? Ke memang akan senyap je? Any respon? Tak kira kalau kita ingat adik beliau Fatimah bersama dengan suami dia Sa'ad lebih kurang bersama dengan nakibnya yang sedang dan telah mengajar Al-Quran, iaitu Khabbab. Khabbab yang telah mengajar Al-Quran kepada Umar bin Al-Khattab, kepada Fatimah, dan ketika itu Umar datang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Khabbab. Waktu tu sangat marah, tapi beliau meminta adiknya supaya membawa beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan. Dan ketika itu bila Umar sampai di rumah rumah baginda Rasul, semua orang macam takut, nak ke dihalang Umar Al-Khattab sebagainya, tapi Nabi kata tak apa, biarkan Umar masuk, dan akhirnya Umar mengucapkan syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So begitulah kita ingin membawa spirit itu, ingin membawa semangat itu untuk mengajak lebih ramai orang mengenal Islam dengan apa? Dengan Islam yang sebenar. Dengan Islam yang sebenar. Tadi Ana Usrah dengan Halaqah Liqah dengan ada anak Usrah form 3 ada tazkirah tadi daripada mereka sampaikan tentang apa bukanlah kajian tapi data tentang apa ramainya di dalam musim PKP ini membunuh diri. Dan salah satu topik yang kami bincang tadi adalah berkaitan dengan bagaimana boleh datangnya rasa nak bunuh diri tadi. Mungkin betul lah selain masalah kewangan dan sebagainya, tapi salah satu perkara yang menyumbang kepada perkara tersebut adalah mereka apabila kita tidak mengenal ataupun tak jelas tujuan hidup kita. Bila kita jelas tujuan hidup kita, Allah akan datangkan ketenangan, Allah akan datangkan bantuan. Bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Dia akan datangkan jalan-jalan untuk kita keluar daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Juga kita sedar kalau siapa-siapa perasan barulah, dah lama juga, sebulan lepas, 2 bulan lepas ada 3 isu yang hot. Kalau siapa ingat satu pelajar tingkatan 3 ataupun pelajar tingkatan 1 yang berbaju kuning
bergaduh di Twitter. Siapa perasan? Tak ada orang Okay, tak apa. Ana tak ada Twitter Ustaz. Tak apa, dia dah viral lah. Dia viral dia bergaduh kan. Tak apa, tak main Twitter pun tak apa. Okay, sorry, minta maaf Cory memang tak main Twitter. Bergaduh tentang boyfriend. Umur 15 tahun ni, kita bayangkan adik kita 15 tahun, 13 tahun bergaduh sesama sendiri sebabkan boyfriend. Itu yang satu Yang kedua, kita kalau siapa perasan ada satu isu juga di apartment apartment, orang ingatkan rumah dia terbakar kan. Orang tengok ada api kat dalam rumah apartment. Rupanya dia buat apa? Siapa perasan? Siapa ada terperasan isu ni? Wafiq memang ada je. Okey. Buat jampi. Rupanya dia buat sihir dia buat sihir. Rupanya dia buat sihir. Menggunakan tak silap parcel parcel pos-pos tu dia buat sihir. Umur 23 tahun. Tak jauh daripada umur yang ada dalam grup ni rasanya. Tapi dah buat perkara-perkara sedemikian. Dan lebih menyedihkan, ada satu kisah di Malaysia dulu mungkin perkara ni di Eropah, di barat tapi sekarang kita dengar baru-baru, tak adalah baru, bulan lepas yang mana ada segelintir suami yang menjual isterinya. Siapa perasan? Ada satu grup Facebook ada satu grup Facebook khas. Siapa-siapa yang nak jual isteri dia, malam contoh ada satu post tu yang anda nampak dalam tu, dia kata apa? Siapa malam ni isteri saya free, siapa nak sila PM area JB. Contoh Masya-Allah. Ini dah sangat teruk orang yang buat tu nama kita nampak Melayu lah. Kita nampak Melayu, biasanya Melayu sinonim dengan Islam lah. So perkara ini kita rasa macam mana kita rasa macam sangat takut sangat takut. Sangat takut, dan kita sepatutnya bukan sekadar takut, sedih dan sebagainya, tapi kita kena rasa bertanggungjawab Yang mana kita merasakan orang sekeliling kita ni macam seolah makin teruk. Makin banyak masalah-masalah sosial yang sedang berlaku. So kalau kita hanya ambil pendekatan duduk diam, buat tak tahu, maka ini bukanlah seperti apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam buat. Begitulah jalan dakwah ini. Jalan dakwah ini datang untuk mengingatkan kepada kita, kita menelusuri semula jalan dakwah ini untuk kita lihat semula bahawa kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kita menjaga diri kita, tapi dia bukan sekadar menjadi hamba, kita kena ada satu lagi tanggungjawab, tujuan hidup kita, iaitu menjadi khalifah. Kedua-dua ini selari dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah, kalau kita tengok berkaitan perihal hamba, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kalau siapa yang mungkin ambil bahasa Arab, mungkin Nasrullah dia di Ma'had, kalau pernah belajar, kita ingat nafi wal istisna. Bagaimana diceritakan dalam ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ada ma dan illa. Bermaksud dia tidak dapat tidak. Illa liya'budun. Bahkan dalam ayat itu ada la lagi. Li tu. So dua taukid. Dua taukid yang mana boleh je mungkin ayat tu disebut wa ma khalaqtul jinna wal ins liya'budun. Tapi ada nafi wal istisna. So dalam ayat itu ditekankan sangat-sangat tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berkaitan dengan surah Az-Zariyat ayat 56. Dan kalau kita lihat dalil seterusnya berkaitan dengan khalifah, Allah sebut di dalam ayat Quran yang kita semua mungkin familiar dengan ayat ini, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah Allah ini adalah satu pengiktirafan. Tak semua orang nak, mungkin ada masing-masing. Kalau kita tengok hanya sekadar cukup dengan betul solat di surau tapi untuk dunia sekarang kita melihat dengan kerosakan-kerosakan yang ada sekarang, tanggungjawab dakwah itu seolah-olah menjadi fardu ain. Ini ada satu tajuk lagi, mungkin nanti ada perbincangan lain. Seolah-olah tanggungjawab dakwah ini adalah fardu ain. Kita tak dapat tidak, mesti buat dengan ruang lingkup yang kita ada. Kalau siapa kenal Mr. The All Shed, Metas,
Dulu pernah mengikut usrah di UM Pernah juga Ana pernah bawa sekejap lah masa tu tukar-tukar murabi sekejap, Ana pernah bawa lah sekejap. Mr. di Aisyad ni kalau kita tengok video-video dia ada mesej kan, banyak mesej. So antara boleh kita lihat kesan dengan bila dia nampak peluang dan ruang dia melalui video, so dia kembangkan di situ. So kita juga mesti ada peranan. Tidak boleh hanya duduk diam. Kita hanya mengambil tahu tentang diri kita sendiri saja. Kita mesti buat sesuatu. Dengan keadaan sekeliling yang makin rosak, yang sangat tenat ini, so kita kena do something. Dengan apa juga yang kita ada lah. Mungkin kita ada duit lebih, so kita guna ke situ. Mungkin kepakaran kita misal kata ke arah gamers, gaming, kita ni seorang gamer, so mungkin kumpulkan orang melalui tim gamers tadi. Ada Ikram Sepang tak silap Ana. Ikram Sepang ke Ikram Subang Jaya ataupun Ikram Sedang dia memang ada kumpulan gamers. Dia kumpulkan orang-orang gamers dan di akhir itu dia ada tazkirah, dia ada perkumpulan dan akhirnya akan bawa kepada halaqah ataupun usrah. So dalam mindset kita, kat mana juga kita kita nak berfungsi, kita nak berperanan, kita mesti melahirkan orang-orang yang nak ke arah Islam. Nak ke arah Islam. Dan kita sangat sedar tugas kita adalah Ustaz Ziyatul Alam. Ni kita kalau kita lihat, kita ada maratib amal. Ni nanti cari apa kata-kata kisah Rabi'i bin Amir. Baru-baru ni dalam apa ucapan-ucapan merdeka ada Rabi'i bin Amir punya kata-kata nak membebaskan apa. Cuba semua boleh search lah Ana tak akan share di sinilah. Kata-kata Rabi'i bin Amir kepada Rustum kepada Rustum. Okey, dan kita sangat sedar kita bukan jalan dakwah yang kita lalui ni dia ada 7 marhalah. Nanti kita tengok mungkin kalau sempat lebih lanjut. Kalau tak nanti boleh tanya pada nakib dan nakibah masing-masing apakah 7 maratib amal 7 maratib amal iaitu yang berkaitan yang akhirnya kita bermula dengan pembentukan individu muslim. Kita nak melahirkan individu muslim yang faham Islam dengan kefahaman yang sebenar-benarnya, iaitu dengan faham yang syumul, faham yang menyeluruh, dan akhirnya kita nak akhirnya nanti kita menjadi Ustaz Ziyatul Alam. Ustaz Ziyatul Alam adalah guru kepada dunia seperti mana kalau kita tengok dalam sejarah Islam, kita lihat kita pernah mencapai Ustaz Ziyatul Alam, kita menjadi guru kepada dunia sehinggakan dulu pakaian-pakaian jubah serban ini dipakai oleh orang-orang barat ketika dia menuntut ilmu di negara-negara Arab Timur Tengah, dan akhirnya kita berubahlah, kita pakai apa yang kita pakai sekarang, tie dan sebagainya. So boleh kita katakan barat sebagai Ustaz Ziyatul Alam sekarang. Tidak ditaburi, balasan kita tidak lain dan tidak bukan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita makin lama kita akan rasa jalan ini dia bukan jalan yang senang. Dia ada ujian-ujian yang tersendiri, dan dia juga adalah jalan yang panjang. Dan dia memerlukan kepada kita ketekunan. Seperti mana kita tekun dalam misal kata pembelajaran kita, misal kata dalam kerjaya kita mungkin yang dah bekerja, kita tekun mencapai KPI misal kata, ataupun dalam belajar kita tekun untuk mencapai 4 flat dan sebagainya, CGPA kita nak jaga. Misal kata yang dapat beasiswa supaya tidak ditarik. Begitu juga jalan dakwah ini menuntut kepada kita ketekunan. Nanti bila ada someone mungkin sampai satu masa nanti ada yang mungkin akan bawa usrah dan sebagainya. So setiap anak usrah tu kita ada target dia. Kita ada target umum satu usrah, kita ada target setiap orang apa yang kita nak lahirkan dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun dia bersama dengan kita. Dan dia memerlukan kepada kita pengorbanan. Dia menuntut kita mengorbankan waktu, mungkin malam sepatutnya kita buat benda lain, siapkan assignment dan sebagainya, tapi kena hadir malam ini misal kata. Menuntut mungkin ada sebahagiannya menuntut keuangan, mungkin nanti ada yang jadi murabi nakibah misal kata belanja anak buah dan sebagainya. Mungkin nanti bila dah PKP dah tak ada, mungkin ada rehlah dan sebagainya, nakib belanja, pergi piknik dan sebagainya. Dan kita sangat sedar dia tidak akan ada pulangan. Pulangannya adalah pahala, pulangannya adalah reward daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selari dengan kita lihat ada satu kawaid dakwah, ni ada lagi satu buku, semua juga boleh cari,
Buku Qawaid Dakwah. Ni ana cerita-cerita ni harap-harapnya bolehlah dicari-cari oleh semua yang hadir pada malam ini. Jap. Sini tak nampak lagi ni. So ini buku Qawaid Dakwah, dan macam-macam cetakan dah ini. So ada satu kawaid ataupun kaedah yang ada dalam buku ini, dia ceritakan bahawa kita dituntut buat dakwah ni bukan untuk mencapai hasil. Tapi Allah akan tanya kepada kita adalah usaha kita untuk mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada islah masyarakat. So ini boleh search nanti, boleh cari juga, insya-Allah. Okey. So kita teruskan. Semua okey ke? Dia macam kuliah pula. Ana punya plan asalnya nak cakap-cakap. Okey. Tapi tak apalah sebab tengok macam semua orang senyap je, tak buka muka pun Ana pun tak tahu apa yang berlaku. Okey. Okey. So marhalah dakwah kita dah tahu dalam tajuk takrif, takwin dan tanfiz. Terbahagi pada 3. Kenapa Ana buat arrow macam ni? Kenapa dia ada arrow lagi selepas tanfiz? Sebab bila kita buat takrif, nanti kita akan tengok serba sedikit lah. Takrif ni adalah dengan kata mudahnya kita buat pengenalan. Pengenalan kepada Islam. Pengenalan kepada Islam. Nanti kita tengok lebih lanjut lah takrif dia. Pengenalan ataupun takrif ni apa kita panggil? Pengenalan lah, pengenalan. Bahasa mudahnya pengenalan. Selepas kita jumpa orang yang berminat dengan Islam ini, kita perlu melakukan takwin. Takwin ni apa? Allah sebut kalau dalam Quran, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Wal takun, takwin, iaitu proses menjadikan orang itu peribadi-peribadi muslim. Peribadi-peribadi muslim yang dia faham Islam dan dia nak beramal dengan Islam dan dia mengajak orang lain kepada Islam yang sebenar. Dan berlakulah selepas itu tanfiz. Tanfiz ni adalah kita melahirkan semula orang yang boleh buat kerja ta'arif ini, buat kerja takwin ni dan tanfiz ini. Tanfiz ni adalah dia macam askar lah. Askar tu maknanya dia jadi apa? Dia menurut perintah. Dia melaksanakan semua arahan-arahan yang diberi. Itu nanti kita tengok lebih lanjut lah. So ada 3 proses yang sedang berlaku. Sebab itu arrow ni bersambung. Maksudnya dia tak habis pada tanfiz dan dia akan buat lagi. Selepas dia buat tanfiz, dia ditanfizkan contohnya. Contohnya dia ditanfizkan, dia akan pula buat kerja takrif. Dulu mungkin murabbi dia yang buat kepada dia sehinggalah dia sampai ke sini. Tanfiz ni. So bila dia dah ditanfizkan, dia pula buat kepada anak usrah dia, anak buah dia, juniors dia kepada tanfiz ini. Mengenalkan Islam, membentuk dia kepada peribadi-peribadi muslim dan akhirnya membuat dia pula buat kerja takrif dan takwin sehinggalah mungkin kita ada cucu. Cucu tu maksudnya bila kita usrah terikan dia. Maknanya contoh di sini Dr. Syazwan, Dr. Amir macam kata. So anak buah dia siapa? Katalah Wafi, Wafiq tadi. So anak buah dia siapa pula? Cucu Dr. Amir. So anak cucu Dr. Amir tu ada bawa usrah pula. Cicit Dr. Amir contoh. Macam tu. So itu akan berterusan bila kita ada marhalah dakwah ini. So cuba tuliskan di chat masing-masing. Macam mana ada takrif tapi tak ada takwin dan tanfiz? Boleh kita tengok sikit? Faham tak soalan dia? Kita tengok soalan pertama dulu. Macam mana ada takrif tapi tak ada takwin dan tanfiz? Akan jadi apa? Boleh tulis di chat ataupun ada yang nak bercakap boleh silakan. Kena cakap lagi cepat. Ataupun nak chat pun boleh. Suara nak dengar ke? Dengar. Okay. Boleh respon? Ke belum faham lagi? Jadi tergantung ke? Tergantung. Okey, maksudnya? Maksud saya tu macam dia dah start tapi tak diteruskan. So dia terabai macam tu. Terawang-awangan Ya macam tu. Okey, terima kasih Wafiq. Satu input yang baik. Ada yang lain?
Arif? Adiknya Adam? Ada? Ada di talian Arif? Tak ada Izyani Munir? Ada ke? Kalau semua segan, macam mana Tulis di chat lah, tulis di chat. Ada takrif tapi tak ada takwin dan tanfis. Macam mana? Tak ada juga. Tak ada juga. Okay. Wafiq seorang je Alamak, terus live ni. Marah Sorry. Okay, tak apa. Teruskan lah. Tak ada yang nak menyumbang idea, input dan sebagainya. Syafi ada Syafi? Mungkin nak cerita sikit, share. Soalan 1. Okay, ada takrif, tak ada takwin, tak ada tanfis. Syafi Hadi ada? Tak ada juga. Okay. Zarif Aiman ada? Ana kalau kelas memang sebut nama seorang-seorang, tapi Ana tak pasti kalau kita di IPT ni kita sebut ni dia jadi okey ke tak okey. Sebab Ana tengok kelas adik Ana, dia memang senyap je. Pensyarah dia seorang cakap. Padahal dia ambil course dentist. Lagilah kena banyak interaksi kan. Nak kena tunjuk ini tunjuk tu, tapi dia biasa kadang dia tidur ada. Dia on kelas. Sorry. Macam dia nak bercakap ada ke? Tak ada Dia tak ada, tak apalah. Okay. Soalan kedua. Apa jadi ada takwin tapi tak ada takrif, tak ada tanfis. Okay. Ada nak respon? Ada ke? Nak respon soalan satu tadi boleh? Boleh Muaz. Silakan. Tarif tapi tak ada takwin dengan tanfis. Ya betul. Dia akan nak rasa dia akan jadi macam kawan je lah. Dia just macam ajak lepak sembang-sembang. Dia macam tarif kan, berkenalan kan. So dia just kenal. Lepas tu kenal lepas tu tak ada follow up, tak ada buat apa-apa. Lepas kita just kawan je lah macam. Okay, terima kasih. Betul. Saya setuju dengan apa yang disampaikan. Okay. Masing-masing dapat Jamboard dekat chat. Boleh masuk semua orang? Persilakan untuk masuk. Boleh akses tak? Dan cuba. Boleh. Boleh Okay. Alhamdulillah. Kita lukis-lukis je sebab tak pasti apa yang sedang berlaku pada semua orang. Risau Okay. Tu dah ada orang lukis dah tu. Okay. Kita jawab soalan ini Apa jadi Alamak, sorry. Sorry ni pakai mouse dia jadi buruk Boleh nampak ke? Ke dia ada yang tak nampak? Nampak Ustaz.